Kembali di Malaysia dan kita aspek yang penting untuk negara. Kita bincangkan tentang membangun negara berteknologi tinggi bersama dengan Yang Berhormat Tuan Chang Lee Kang. Beliaulah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Terima kasih. Hai, YB bersama kita untuk pagi ini. terima kasih Ya. Fitri. Baik, dalam usaha untuk menuju negara yang penuh dengan kemajuan teknologi, wawasan, kita melihat belanjawan yang dibentangkan baru ini menunjukkan bahawa pentingnya kepada sektor ataupun dana untuk penyelidikan dan pembangunan R&D. Mungkin setengah masyarakat tidak faham kenapa ia penting, sedangkan ialah satu indikator ataupun usaha yang sangat-sangat utama dalam usaha untuk mencipta wawasan dan perkembangan teknologi. Mungkin dapat YB terangkan. Ya, sebenarnya kalau kita kaji balik dengan negara-negara lain, memang berapa pelaburan yang dilaburkan dalam bidang R&D, dia memang memberikan kesan langsung kepada pengeluaran produk. Dan kalau kita tengok negara-negara yang maju seperti Korea, Jerman, memang mereka melabur besarlah dalam bidang R&D. Dan sebenarnya R&D ini adalah asas untuk pengeluaran inovasi ataupun produk. So dengan melaburkan lebih banyak dalam bidang R&D ini, memang dia boleh memperbanyakkan produk negara kita supaya dia ada produk inovasi, dan dia juga boleh menyokong industri-industri terutamanya industri yang berteknologi tinggi. Baru-baru ni kita dengar banyak syarikat-syarikat berteknologi tinggi masuk ke melabur di negara kita. Ada Google, ada Amazon, Microsoft dan lain-lain. So dia boleh dapat juga menyokong industri seperti ini. Dan yang paling penting, dengan pelaburan R&D yang mencukupi, dia boleh menghasilkan pekerjaan yang berkebahagiaan tinggi dan juga boleh meningkatkan pendapatan rakyat. So itu adalah asas kepada semua pertumbuhan ekonomi. Ya, YB kita realistik zaman semakin maju ke depan, dan yang pasti elemen AI ini tak dapat dipisahkan dia. Ya, Sebenarnya yang bangun ke depan kena bersama dengan kemajuan teknologi. Jadi kalau konteks Malaysia, sejauh mana kita punya kesediaan, kesiapsiagaan, keterbukaan untuk menerima AI ini dalam usaha untuk memajukan semua sektor yang berkaitan dengan teknologi ini? Ya, sebenarnya AI memang merupakan satu orang kata enabler lah, teknologi yang sangat penting untuk dipergunakan di semua peringkat, dan untuk persediaan kerajaan kita dan juga negara kita, saya nampak semua memang lancar, on track. Yang kita start dengan mewujudkan satu fakulti AI di UTM. Selain itu, kita ada juga di bawah MOSI kami telah pun meluncurkan AIGE, iaitu AI Governance and Ethics, etika menggunakan AI. So kita sudah ada satu AIGE, dan selepasnya kita ada nampak usaha kerajaan untuk memperbanyakkan lagi pengetahuan AI ini ataupun memperluaskan lagi pengetahuan AI ini di semua peringkat, termasuk di universiti. So ada 4 lagi universiti yang diberi tugas untuk membangunkan AI dalam bidang masing-masing. Bagi contoh seperti Universiti Malaya memang diberikan tugas untuk guna AI dalam diagnosis dan perubatan kanser. Lepas tu ada UPM guna quantum computing dan AI untuk membantu kita dalam cyber security. USM dalam semiconductor, UKM dalam large language model dan lain-lain lah. So itu adalah sebagai usaha negara kita untuk menyediakan masyarakat kita untuk menghadapi zaman AI yang sudah dekat. Ya, YB, bila berlaku satu revolusi kan termasuk AI ini, yang kita bimbang automasi ini akan menggantikan tugas manusia, pekerja. Mereka mula bimbang seandainya nanti hilang kerja akibat daripada digantikan oleh AI kan. Jadi macam mana pula kita nak cari titik keseimbangan antara pekerja dan juga majikan supaya pekerja tetap ada peluang untuk berkarya, mencari rezeki, dan majikan juga dapat ambil kesempatan di atas apa yang berlaku ini untuk meningkatkan mungkin hasil kerja mereka. Win-win situation dalam situasi ini. Ya. Betul, ini adalah satu kebimbangan apabila satu teknologi baru muncul. Kalau kita tengok balik dalam sejarah, memang apabila ada machinery, bila wujudnya machinery, masa tu orang guna manual saja kan, kita cangkul
Lepas tu ada machinery, orang sudah bimbang, adakah mesin itu ataupun bulldozer ataupun apa tu orang kata tu backhoe, dia akan menggantikan petani ataupun kerja-kerja yang lain. Ini adalah satu kebimbangan ataupun kerisauan yang sangat normal. Bagi AI ni, saya rasa AI ni memang akan membantu kita meringankan sedikit kerja dari segi yang intensif buruh, labor intensif ataupun dia intensif buruh lah. Tapi dia masih perlu menggunakan tenaga manusia untuk manage the system, untuk kawal selia semua sistem tu. Maksudnya dia on one hand, satu segi dia memang kita mengurangkan kebergantungan kita terhadap tenaga manusia yang intensif buruh. Tetapi pada masa yang sama dia meningkatkan permintaan pekerjaan yang berkemahiran tinggi. So kita perlu membantu tenaga kerja yang sekarang untuk kita buat retraining, reskilling. Sebab AI ni dia tidak boleh 100% menggantikan pekerjaan manusia lah. Dia perlu juga ada intervensi manusia dalam mengawal sistem tersebut. Ya, sekalipun AI ada, tapi perlu juga ada pakar yang mampu untuk menganalisis AI ini. Baik, macam YB sendiri graduat tempatan, kemudian ada peluang untuk ke luar negara kan. Jadi mungkin corak pandang tu lebih luas dan berbeza. Setengah orang dia macam melihat kalau tempatan ni mungkin sikit pada rendah lah kan. Macam mana kita dapat menaik taraf, mengangkasakan, meletakkan bahawa segala produk tempatan termasuk produk inovasi ke apa semua tetap ada kualiti tersendiri yang bertaraf dunia, sekalipun akarnya ialah global, tapi dia menjadi satu benda yang diiktiraf global. Ya. Terima kasih Fitri kerana bangkitkan isu ni. Sebenarnya saya memang berminat sangat nak bincang tentang isu ni. Sebenarnya tahap teknologi negara kita tidak seburuk ataupun seteruk orang yang selalu ingatkan. Saya bagi contoh, kita ada satu ranking GII, Global Innovation Index, dan itu adalah satu indeks yang dia memberikan satu gambaran di mana tahap inovasi negara kita. Kita sekarang berkedudukan 33 dan menjelang tahun 2025, tahun depan kami nak masuk dalam lingkungan top 30. So in fact kita tak teruk sangat. In fact inovasi kita kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita ada bidang yang mungkin mundur sikit, tapi ada bidang yang kita ke depan. So bagi saya ada banyak pengalaman lah. Kan nampak banyak bakat terutamanya di dalam negara kita sendiri. Kita ada banyak bakat yang boleh menghasilkan produk yang berguna, yang selalunya digunakan di luar negara tetapi tidak digunakan di dalam negara kita. Sebab ada persepsi yang kata, oh ini buatan Malaysia kurang. So kita akan cuba bantu untuk push dan kami ada satu program ataupun inisiatif bersama dengan MOF iaitu MySTI, di mana kita akan gunakan produk, kita akan mempromosikan produk tempatan. Jadi MySTI ini mungkin menjadi pemangkin kepada usaha atas segala dasar dan polisi kita untuk melihat kemajuan dalam teknologi segan, YB? Ya, betul. Memang kami akan minta kementerian ataupun agensi memberikan keutamaan kepada teknologi buatan tempatan. Ya. Ayat sekali mungkin pesanan kepada inovator bakal yang menjadi penggerak utama AI dan sebagainya, supaya mereka ni ada kekuatan sentiasa menyambut apa-apa je peluang ditawarkan oleh pihak Musti sendiri untuk menzahirkan kecemerlangan. Silakan YB. Saya rasa negara kita memang harus dan wajib untuk membangunkan teknologi. So peranan inovator dan juga para penyelidik itu sangat-sangat penting. Jangan rasa sendiri ni kerdil. In fact negara kita adalah sebuah negara yang telah mencapai satu tahap yang sangat baik, dan saya yakin dengan usaha yang berterusan kita akan menjadi negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Ya, terima kasih kepada YB atas buah fikiran yang dilontarkan. YB Tuan Chang Lee Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, yang memberi harapan kepada membangunkan negara bertunjang kepada teknologi tinggi untuk kemajuan sejagat, insya-Allah. Jadi kita terus bersama MHI.